Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas bagaimana dengan cara melawat ke tempat-tempat bersejarah dapat memupuk semangat cinta akan negara. Seperti yang anda tahu, pelancongan ke tempat-tempat bersejarah di negara Malaysia melibatkan beberapa tempat lawatan yang mengandungi kepentingan sejarah. Terdapat banyak bandar dan juga tempat di Malaysia yang menyediakan pemahaman yang mendalam tentang sejarah negara yang perlu kita ketahui. Terdapat juga bangunan dan tugu sebagai bukti penjajahan masa lampau di Malaysia. Bangunan-bangunan Belanda, Portugis dan juga Inggeris membentuk bahagian yang penting bagi negara kita. Banyak sebenarnya tempat-tempat bersejarah yang ada di Malaysia. Tetapi di sini kami hanya memfokuskan Pusat Kawalan Kusta Negara di Sungai Buloh dan juga pendapat orang ramai tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Malaysia. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk projek ni saya nak berkongsi dengan kamu semua tentang satu tempat bersejarah yang berdekatan dengan kawasan rumah saya, iaitu Pusat Kawalan Kusta Negara Sungai Buloh, Selangor. Saya tidak dapat berkunjung ke sana walaupun ia terletak 2 km je daripada rumah saya, sebab pusat ruang lama pusat ni dia telah dijadikan ward bagi menempatkan pesakit COVID-19 yang gejala ringan. Jadi saya akan cerita sedikit tentang tempat ini. Di bawah enakmen Kusta 1926, pesakit kusta ini dia diasingkan dan dianggarkan lebih 3,000 pesakit kusta dari seluruh negara yang ditempatkan di kem pengasingan lain seperti Setapak, Pulau Jerajak, Pulau Pangkor, Tumpat dan Tampoi dipusatkan di Lembah Sungai Buloh, Leprosarium, Lembah Harapan. Mereka diasingkan di sini kerana pada masa itu belum ada lagi ubat untuk penyakit kusta. Pada 16 Ogos 1930, Leprosarium Sungai Buloh dibuka secara rasmi oleh Dr. Gordon Alexander Ryrie, iaitu penguatkuasa perubatan pertama. Penemuan ubat Dapsone pada tahun 1940 membolehkan pesakit-pesakit kusta di Lembah Harapan Sungai Buloh mendapatkan rawatan sepanjang hayat. Pada tahun 1969, program kawalan kusta negara dilancarkan di mana pesakit kusta boleh mendapatkan rawatan di mana-mana pusat kesihatan berhampiran tempat tinggal mereka dan tidak perlu ditempatkan di Sungai Buloh lagi. Penyakit kusta tidak lagi dianggap sebagai masalah kesihatan masyarakat. Pada tahun 1971 hingga Ogos 2006, pusat ini berfungsi sebagai sebuah hospital daerah bagi penduduk daerah Gombak, Petaling dan Kuala Selangor. Pada September 2006, Hospital Sungai Buloh mula beroperasi dan PKKN telah diserap di bawah pengurusan Hospital Sungai Buloh. Itulah sejarah pusat ini. Tambahan pula, sewaktu mereka diasingkan, pesakit ini menggunakan badan mereka untuk membantu dalam medical research dan contributed kepada pemulihan penyakit kusta. Untuk mempertahankan generasi akan datang, mereka sanggup berpisah dengan anak-anak mereka. Itulah pengorbanan dan sumbangan mereka yang terbesar. Sekarang mari kita lihat video interview bersama Encik Ahmad yang merupakan penduduk lama di sini. Tahu juga sedikit sebanyak sebab saya memang penduduk tetap kawasan Sungai Buloh. Boleh tak cerita sedikit tentang tempat itu? Pusat Kawalan Kusta Negara ini adalah tempat
pusat kawalan penyakit berjangkit, terutamanya penyakit kusta. Bagi pesakit-pesakit yang telah diketahui oleh pihak hospital yang berada di kampung, pihak hospital akan pergi ke kampung tersebut dan mengambil pesakit tersebut, ataupun pihak polis sendiri yang pergi ambil pesakit tersebut untuk dibawa ke pusat kawalan kusta negara Sungai Buloh. Di pusat ini mereka akan diberikan rawatan sehingga pulih dan diletakkan di kawasan penempatan yang dihaskan untuk pesakit-pesakit, dan mereka tidak dibenarkan untuk pulang ke kampung ataupun berjumpa sanak saudara. Tak kira suami isteri, tidak dibenarkan berjumpa bertahun-tahun. Dan kebanyakan pesakit-pesakit ini terpaksa bercerai dengan cara yang baik, menceraikan isteri ataupun suami, sebab mereka tidak lagi boleh hidup bersama, hidup sebumbung. Di pusat ini mereka dikawal ketat dan dijaga oleh pengawal-pengawal keselamatan. Pusat tersebut sentiasa dipagar supaya pesakit-pesakit ini tidak lari dari pusat ini, kerana masa itu penyakit kusta ini boleh menjangkiti pada orang lain. Setahu saya, sekarang pusat kawalan kusta negara telah diiktiraf sebagai pusat warisan sejarah, dan di sini mereka menyediakan pusat-pusat pameran, galeri yang ditempatkan di Dewan Orang Ramai untuk orang luar datang dan mengetahui asal usul pusat kawalan kusta ini dan mengambil tahu tentang penyakit kusta di zaman dulu sehingga zaman sekarang. Terima kasih Encik atas maklumat yang telah dikongsikan. Lagi satu maklumat yang saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari sekalian ialah tempat ini telah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO pada 2019. Jadi pengiktirafan ini dapat memastikan PKKN tidak lenyap seperti penempatan bekas pesakit kusta lain. Oleh itu kerajaan mestilah mengekalkan tempat ini dan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang menceroboh tanah di kawasan PKKN seperti yang berlaku di tahun-tahun yang lepas. Tourism Malaysia juga perlu menguar-uarkan mengenai pusat ini kerana ia memberikan sinergi tambahan kepada industri pelancongan. Dengan adanya galeri kusta, ia dapat memberi peluang kepada masyarakat umum untuk menelusuri sejarah penyakit berkenaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya berada di Kota Formosa. Saya akan menemu ramah beberapa orang tentang pendapat mereka mengenai tempat-tempat bersejarah di negara kita, iaitu negara Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Kalau tak keberatan, saya ingin bertanyakan Encik tentang pendapat Encik tentang kawasan ataupun tempat bersejarah di kawasan inilah. Okey, adakah unsur-unsur yang terdapat di bangunan yang sedang Encik berdiri sekarang ni? Unsur-unsur sejarah. Sebenarnya bangunan ini merupakan sebuah kubu bagi askar Portugis. Ini yang saya faham. Askar yang ditubuhkan oleh askar-askar Portugis ketika zaman penjajahan beliau, yang mereka. Jadi kubu ini dibina dasar keselamatan bagi askar-askar Portugis ketika itu menerima ancaman daripada serangan luar. Ketika itu askar-askar daripada Belanda yang cuba merampas Kota Melaka daripada Portugis, dan inilah kubu yang dibina oleh Portugis sebagai keselamatan. Dan bukan sekadar askar daripada luar, malah ancaman daripada warga tanah Melayu juga di Melaka ini, kerana pada asalnya bangunan-bangunan ini bahan binaannya terdiri daripada runtuhan-runtuhan masjid dan bangunan. Jadi di situlah tercetusnya kemarahan penduduk di tanah Melayu ini, di Melaka ini, untuk memberi ancaman
pengajaman kepada askar Portugis, dan inilah buku yang dibina oleh askar Portugis sebagai keselamatan untuk ketika zaman penjajahan dia. Okey, terima kasih. Adakah penting untuk kita mengekalkan warisan tempat bersejarah ini? Inilah yang dinamakan sebagai nilai, sesuatu yang menjadi bahan bukti, yang pada mana satu ketika dulu negara tanah Melayu kita ni dah dijajah oleh Portugis, dan inilah yang dibina oleh askar-askar Portugis, dan inilah dia bahan bukti yang kita ada, yang ada di negeri Melaka ini. Dan salah satu pentingnya bangunan ini untuk dikekalkan, dijaga sebagai satu tarikan oleh orang luar, walaupun dalam negeri, dalam negara, malah luar negara pun boleh datang ke sini untuk sama-sama menyaksikan sejarah yang ada di sini sebagai daya tarikan pelancong, sebagai ekonomi negara. Okey, terima kasih. Okey, akhir sekali Encik, apakah harapan Encik terhadap tempat-tempat bersejarah terutamanya di Kota Formosa ini sendiri? Harapan saya mestilah kena jaga sejarah yang kita ada. Inilah yang satu-satunya yang boleh kita banggakan. Yang macam saya cakap tadi, di negara lain tak ada, negara kita je yang ada. Dan mestilah ianya dikekalkan sebagai, kerana sejarah itu ada nilai ataupun senti value dia. Jadi itulah harapan saya, jagalah khazanah negara yang ada. Baiklah, terima kasih Encik kerana telah memberikan kerjasama yang baik. Sama-sama. Okey, sekian saja temu ramah kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya, melawat ke tempat-tempat bersejarah sebenarnya dapat membawa manfaat kepada kita semua, di mana kita dapat merasai makna sejarah, kemudian kita dapat mengetahui latar belakang dan juga asal-usul pembentukan negara, dapat mempertahankan serta memahami warisan negara, dan seterusnya dapat mewujudkan rasa cinta dan sayang akan negara kita, Malaysia. Semangat cinta akan negara sememangnya sangat penting untuk melahirkan warga negara yang cinta akan negaranya dan pastinya akan menjadi individu yang berguna kepada agama, bangsa dan juga negaranya sendiri. Oleh itu, semua pihak hendaklah bersama-sama berganding bahu bagi memainkan peranan masing-masing agar semangat ini dapat disuburkan dan dapat dipupuk dalam generasi akan datang. Kita perlu ingat kata-kata Samuel Johnson. Beliau menyatakan bahawa masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.